Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa khabar hari ini? InsyaAllah masih lagi bersama Ustazah Fitri. Kita akan meneruskan sesi PDPR untuk subjek ibadah tahun 4 iaitu tajuknya azan dan iqamah. Baik anak-anak, sebelum tu kita tengok dulu apa yang kita dah pelajari pada minggu-minggu lepas. Kita dah belajar pengertian azan, hukum melaungkan azan, lafaz azan, cara jawab azan, syarat-syarat sah azan, dan pada hari ini kita nak belajar mengenai sunat ketika azan dan makruh ketika azan. Baik, ada 7 sunat ketika azan. 7 perbuatan sunat ketika azan. Siapa yang ada buku teks, boleh rujuk buku teks ibadah muka surat 10. Baik, sunat yang pertama ialah menghadap kiblat. Kenapa kena menghadap kiblat? Ini kerana kiblat adalah sebaik-baik arah. Baik, sunat yang kedua ialah suci daripada hadas. Makruh azan semasa berhadas kecil. Semasa berhadas besar lagilah makruh. Kita kan nak sebut kalimah Allah. Jadi perlulah suci daripada hadas. Yang ketiga, sunat yang ketiga ialah memalingkan muka ke kanan ketika mengucapkan hayya 'alas solah dan ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Bila memalingkan muka, dada perlulah tetap menghadap kiblat. Hanya muka sahaja dipalingkan sedikit ketika mengucapkan hayya 'alas solah ke kanan sedikit dan hayya 'alal falah ke kiri sedikit. Tetapi dada tetap menghadap kiblat. Ini sunat yang dah dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Siapa Bilal bin Rabah ni? Bilal bin Rabah ni ialah orang yang pertama melaungkan azan. Baik, yang seterusnya sunat yang keempat iaitu tarjih. Tarjih. Ini menyebut lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebanyak 2 kali secara senyap sebelum dinyaringkan. Ini seorang muazzin atau orang yang melaungkan azan perlulah sebut sebelum nak sebut lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah secara kuat, perlulah sebut dulu, didengar di telinga sendiri dalam suasana yang perlahan. Sebut dulu dekat diri sendiri, barulah laungkan azan untuk lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, yang kelima ialah taswib. Tadi tarjih, yang ni ialah taswib. Taswib maksudnya ini ketika azan subuh, iaitu melaungkan azan lafaz as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Lafaz hanya untuk azan subuh saja. Lafaz ini dimasukkan dalam azan subuh. Itulah maksud taswib. Muazzin melaungkan lafaz as-salatu khairum minan naum di dalam azan subuh. Baik, seterusnya diam bagi orang yang mendengar azan dan menjawabnya. Kalau kita dengar azan, kita hendaklah diam dan jawab azan tu. Kita dah belajar kan cara jawab azan. Jadi itulah sebaik-baik amalan. Kalau kita dengar azan, kita diam. Kalau pergi mana-mana ke, diam sekejap. Daripada bersembang ke apa semua tu, diam sekejap. Dengar dulu azan tu dan jawablah azan yang telah dikumandangkan. Baik, yang ketujuh ini yang terakhir, sunatnya ialah berdoa selepas azan. Ada doa selepas azan. InsyaAllah nanti kita akan pelajari lepas ini. Baik, itu saja 7 perkara sunat ketika azan. Baik, kita tengok pula apa dia ya perkara makruh ketika azan ni. Apa maksud makruh ni? Makruh ialah sebaik-baiknya janganlah lakukan perkara yang tidak baik. Jangan lakukan. Yang sunat tadi, kalau kita lakukan dapat pahala. Ni perkara makruh. Kalau kita lakukan tak dapat dosa tapi tak dapat pahala. Mana awak nak dapat dosa ke, tak dapat apa-apa ke, nak dapat pahala? Dah tentulah kita nak dapat pahala kan. Baik, kalau kita nak dapat pahala, jadi kita lakukanlah 7 perkara sunat tadi. Tengok dulu perkara makruh yang pertama ketika azan ialah
azan ketika berhadas besar atau kecil. Okay. Ustazah kan dah terangkan tadi perkara sunat ketika azan ialah mestilah tidak berhadas, suci daripada hadas. Sebab apa? Kalau kita kita kan menyebut nama Allah. Kalau kita nak menyebut nama Allah tu, kita perlulah dalam keadaan yang suci, bebas daripada najis, kotoran. Macam kita nak nak jumpa seseorang yang kita minati, mestilah kita nak dalam keadaan yang terbaik. Nak dalam keadaan wangi, handsome, cantik. Macam tu jugalah kita dengan Allah. Jadi kita perlulah dalam keadaan kemas, bersih, bebas daripada hadas kecil dan hadas besar. Sebab kita nak menyebut nama Allah, nak menyebut kalimah Allah. Jadi perlulah bebas daripada hadas kecil dan besar. Baik, seterusnya perkara makruh yang nombor 2 ialah bercakap-cakap tanpa keperluan. Sudahlah tu bercakap. Nanti selepas azan barulah bercakap. Dah luar daripada solat tu cakaplah. Bila tengah azan ataupun muazzin tengah laungkan azan, yang mendengar perlulah diam dan jawab lafaz azan. Bukannya bersembang dengan kawan. Bukan. Sebab nanti kita tak dapat pun pahala dekat situ. Yang muazzin pun tak bolehlah kalau dah laungkan azan tu tiba-tiba nak bersembang pula dengan kawan-kawan yang lain. Perlulah terus melaungkan azan tanpa bercakap-cakap perkara yang lain. Baik, seterusnya perkara makruh ketika azan ialah azan sambil duduk atau baring. Ini kerana Bilal bin Rabah pada ketika itu Rasulullah telah arahkannya, wahai Bilal, berdirilah dan laungkanlah azan. Jadi kita ikutlah sunnah Bilal bin Rabah, sunnah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, iaitu ketika azan dia menyuruh Bilal bin Rabah berdiri dan laungkan azan. Dari sudut lainnya, kalau kita fikir secara logik, kalau kita dalam keadaan duduk atau baring, suara kita tak selantang kita berdiri. Jadi sebab itulah kita tengok muazzin biasanya dia berdiri dan laungkan azan, suaranya nyaring, dapat didengar oleh semua orang. Jadi itulah sebabnya. Baik, seterusnya perkara makruh yang keempat ialah azan oleh orang fasik. Apa dia orang fasik ni? Kita baca sikit dekat sini. Fasik bermaksud suka melakukan maksiat. Maksiat perkara-perkara yang dibenci Allah, meninggalkan perintah Allah dan menyimpang dari jalan yang benar, atau orang yang mengaku beragama Islam akan tetapi senantiasa berbuat dosa atau maksiat. Kiranya fasik ni dia Islam, dia tahu dia buat tu perkara salah tapi dia tetap buat. Contohnya dalam Islam Allah dah memerintahkan kita solat 5 waktu sehari semalam, dia tahu tapi dia tak buat. Dia tak buat. Ataupun dia tahu kena puasa, wajib puasa di bulan Ramadan, tapi dia tak puasa. Itu adalah orang yang fasik, orang Islam yang berterusan melakukan dosa. Okay. Seterusnya, perkara makruh yang kelima ialah memanjangkan suara sehingga berubah makna lafaz azan. Ini pula lafaz sekali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah masuk pula lagu lain. Sebab rasa nak tambahlah lafaz ni. Macam sedap je kalau kita tambah bunyi gitar dekat sini. Tak boleh. Kita kena lafazlah azan, ikutlah cara yang betul. Tak bolehlah berlagu-lagu, mendayu-dayu lafaz azan tu sampai berubah makna azan. Allahu Akbar ni panjangkan jadi lain pula makna azan tu. Tak boleh. Jadi kena lafaz azan betul-betul, tak bolehlah kita memandai-mandai tambah sesuka hati, takut merubah makna azan tersebut, makna kalimah azan tu. Sepatutnya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, jadi lain pula. Sebab kita pandai-pandai panjangkan kalimah-kalimah tu, pandai-pandai tambah pula kalimah-kalimah tu. Nak tambahlah Allah Maha Besar dan cantik dan kaya lah. Tak boleh. Lafaz azan itulah lafaz azan yang telah disyariatkan. Baik, seterusnya. Sudah habis dah. Jadi tadi ada 5 perkara makruh ketika azan dan 7 perkara sunat ketika azan. Saya harap semuanya boleh faham penerangan tadi dan boleh membuat
latihan yang